Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua hari ni? Nina ada cili kering yang Nina tengok belum berdebu lagi. Walaupun dia dah gelap sikit kan, macam sayang gitu kan. Jadi Nina rasa nak buat cili kisar yang insyaAllah tahan lama dan anti basi. Ada beberapa tips yang kita kena buat untuk nak bagi dia tahan lama. Jadi macam mana cara dia? InsyaAllah berbulan pun okey je. Jom kita semak. Jadi ini adalah lada keringnya. Nampak tu tak adalah dia bertepung macam tu kan. Kalau bertepung tu tak bagus tak elok pun untuk kesihatan kalau kita guna kan. Jadi for the first step, walaupun dia dah hitam-hitam macam tu kan, macam sayang kan, kenalah buat juga kalau tak termakan cili kering ni kan. For first step ni nak tampi dulu untuk keluarkan dia punya biji lada supaya kita punya lada kering ataupun cili kisar nanti tak pahit asingkan betul-betul, bagi keluar semua. Kalau boleh semualah ya, agak ambil masa sikit. Kita kena buat dulu, buang awal cili kering punya biji ni sebab ada sebabnya nanti kenapa Okey, so kita buat berkali-kali sehingga habislah ataupun kuranglah kita punya biji cili kering tu, dan kita separatekan lah. Okey, ini Nina terus masuk ke dalam kita punya kuali untuk Nina cuci bersih-bersih. Okey, bila cuci ni tu pun akan keluar still lagi dia punya biji kan. Lepas kita dah set cuci dan rasa macam dah okey, terus letak atas api dan tunggulah dia menggelegak. Masukkan air lah ya, tunggu dia menggelegak macam tu. Lepas tu air dia dah macam hitam sikit, Nina toastkan. Okey, untuk proses ni merebus ini nak buat banyak kali, lebih kurang dalam 2 ke 3 kali supaya nak bagi cili yang hitam tadi, yang mula-mula tadi kan dia macam warna hitam kan, dia berubah warna menjadi merah menyala. Itulah kenapa, sebabnya Nina rebus ataupun ulang proses merebus tu banyak kali. Selain untuk dapatkan warna, dia juga boleh buatkan kita punya cili tahan lama Okey, nampak tu nak buat ulang lebih kurang dalam 3 kali macam tu ulang cuci, bilas. Okey, dan pada rebusan yang terakhir, lepas dah tengok kita punya cili dah bersih, color dia pun dah cantik kan, macam gini, biarkan sahaja, jangan dicuci dengan air apa pun. Walaupun air pipe ke apa tak payah, biarkan saja dan toastkan, dan teruslah kita blend untuk kita start buat cili kisar. Masukkan lada secukupnya kat dalam kita punya blender. Okey, dan masukkan juga ni nak gunakan dekat sini bawang besar terus. Okey, dan juga ni nak gunakan antibakteria kita ataupun anti kulat kita, iaitu bawang putih. Bawang putih ni penting tau, kena letak ya. Letak banyak pun tak apa. Kalau buat lada kering dalam segenggam macam tu kan, bawang putih ni lebih kurang dalam 3 ke 4 biji macam tu, lebih pun tak apa ya. Lepas tu nanti nak guna panela alter sendiri kan. Lepas tu masukkanlah air tapisan ataupun air yang dah siap dimasak, bukannya air pipe ya. Lepas sudah siap blend, ulanglah sehingga selesai. Masukkan kita punya lada kering, masukkan lagi semula kita punya bawang putih dan lada bawang besar kan. Lepas tu blend lagi, lepas tu blend lagi, ulang proses yang sama. Dah selesai macam gitu, dah cantik kita punya lada. Bolehlah terus kita simpankan lada kita, gunakan ya. Kena gunakan bekas yang bersesuaian. Kalau boleh carilah bekas yang kedap udara, ataupun bekas tu dah kering dah pun tanpa ada air pun dekat kita punya bekas tu, pastikan bekas kering, masukkan dan bolehlah kita gunakan. Nampak tu cantik kan. Maaf lah, Nina tu agaknya dah tumpul kan, dia nampak macam tak apa nak halus kalau blender korang tu halus, baguslah ya. Blend lah halus-halus. Okey, bolehlah nak masak mi goreng ke esok kan, tiba-tiba nak buat sambal ikan ke, dah boleh guna dah. Senang dah ya. Lepas tu tutup rapat-rapat dan teruslah masuk ke dalam chiller. Kalau anda buat dalam portion yang banyak, separuh daripada chili blend tu boleh letak dekat freezer ke atas ya. Dan itu saja untuk kali ni, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Nina, komen sekali. Okey, bye bye.